Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Pada hari ini, kita akan membincangkan proses hidup mikroorganisma. Okey, sebagaimana yang telah kita belajar pada pelajaran yang lepas, sebagaimana yang telah kamu tahu, mikroorganisma adalah benda hidup. Jadi, bila mikroorganisma adalah benda hidup, dia mesti menjalani proses seperti hidupan yang lain. Jadi, hari ini kita akan menyiasat bagaimanakah proses hidup mikroorganisma. Bolehkah mikroorganisma bernafas? Okey, mari kita menjalankan satu penyiasatan bagaimanakah mikroorganisma bernafas. Okey, dalam eksperimen ini, kita hanya memerlukan yeast, belon, gula dan juga air suam. Sebelum tu kita lihat apakah tujuan penyiasatan ini. Tujuan penyiasatan ini ialah membuktikan yeast bernafas dan membebaskan gas. Okey. Kita akan campurkan yeast dan gula ke dalam kelalang. Kemudian kita masukkan air suam. Kemudian kita letakkan belon pada mulut kelalang ini. Kemudian kita buat pemerhatian selepas beberapa minit. Jadi selepas beberapa minit, didapati saiz belon membesar. Kenapa ya murid-murid saiz belon membesar? Bolehkah kamu terangkan kepada cikgu bagaimana saiz belon boleh membesar? Okey, sebenarnya tindak balas antara yeast, gula dan air suam tadi menyebabkan yeast bernafas. Dan apabila yeast bernafas, ia membebaskan gas. Apakah nama gas yang dibebaskan semasa proses pernafasan yeast tadi? Gas apa murid-murid? Ya, gas karbon dioksida. Bagaimana ya murid-murid kalau saya gantikan gula kepada garam? Adakah saiz belon ini akan membesar? Kenapa tak membesar? Okey, sebenarnya kenapa kita gunakan gula dalam penyiasatan ini? Gula adalah sumber makanan ataupun nutrien bagi mikroorganisma. Jadi, bila kita gantikan garam daripada gula tadi, garam tadi tidak akan bertindak balas dengan yeast sebab garam bukan makanan untuk mikroorganisma. Sebab itu, belon tidak boleh membesar dan yeast juga tidak boleh bernafas. Jadi murid-murid, dalam penyiasatan ini, mari kita buat kesimpulan. Boleh kamu buat kesimpulan? Apa dia? Ya, kesimpulannya ialah mikroorganisma bernafas. Baik, seterusnya. Saya nak tanya kamu, adakah mikroorganisma bergerak? Jadi sebagai benda hidup, mestilah dia bergerak, betul tak? Jadi, dalam penyiasatan ini, mari kita siasat adakah mikroorganisma bergerak. Okey. Tujuan penyiasatan ini ialah memerhati mikroorganisma bergerak. Okey, apakah alat ataupun radas yang kita perlukan untuk menjalankan penyiasatan ini? Mula-mula kita memerlukan mikroskop. Sebab kenapa kita perlukan mikroskop? Sebab kita dah tahu mikroorganisma adalah hidupan seni yang tidak boleh dilihat dengan menggunakan mata kasar. Jadi kita perlukan bantuan alat seperti mikroskop. Seterusnya kita guna penitis, slide kaca, sisip kaca, piring Petri dan juga sampel air kolam. Kalau tak ada air kolam, kita boleh gunakan air longkang. Ataupun kita ambil air apa saja yang bertakung dekat lopak-lopak air dan sebagainya. Kemudian apa perlu kita buat? Okey, kita gunakan penitis tadi untuk mengambil sampel air kolam ataupun air longkang. Kita masukkan ke dalam bika. Kemudian seterusnya kita titiskan air kolam ke bahagian atas slide kaca. Kemudian tutupkan titisan air kolam dengan sisip kaca. Kita mesti tutup dengan sisip kaca. Kalau tak, air tadi akan tumpah atau mengalir. Kemudian kita letakkan slide kaca di atas pentas mikroskop. Okey. Kemudian
Seterusnya kita laraskan kanta mikroskop sehingga mendapat imej yang jelas. Okey, ini sebenarnya cikgu perlu terangkan secara detail kepada kamu bagaimana cara untuk menggunakan mikroskop. Kemudian seterusnya, bila kita dah laraskan, kita letakkan mata kita dekat mikroskop tersebut. Kemudian kita perhatikan pergerakan mikrob di bawah mikroskop. Kalau kamu perhatikan, kamu akan nampak mikrob bergerak-gerak. Dia seolah-olah berjoget. Kemudian, pemerhatian yang saya perolehi daripada penyiasatan ini, saya dapati protozoa bergerak di bawah mikroskop. Kita akan lihat seperti apa? Paramecium. Siapa yang biasanya kita boleh lihat di bawah di dalam permukaan air? Kategori apa? Jenis apa? Ya, protozoa. Jadi kadang-kadang kita boleh lihat paramecium ataupun amoeba. Okey? Jadi inferensnya, kenapa protozoa bergerak? Kerana mikroorganisma adalah benda hidup. Jadi benda hidup mesti bergerak. Okay, dalam penyiasatan ini, apakah kesimpulan yang kamu boleh buat? Apa dia murid-murid? Ya, mikroorganisma bergerak. Okey, seterusnya kita teruskan penyiasatan kita untuk melihat adakah mikroorganisma bertumbuh. Okey, dalam eksperimen ini kita akan membuktikan bahawa kulapuk bertumbuh. Apa yang kamu perlukan ialah sekeping roti, kemudian air dan juga plastik lucina. Okey. Eksperimen ni sangat mudah dan simple. Kamu boleh jalankan sendiri di rumah. Okey, kamu ambil sekeping roti, kemudian kamu titiskan air. Okey, kemudian kamu masukkan dalam plastik lucina. Kamu ikat. Kalau untuk mendapatkan keputusan yang lebih jitu, kamu simpankan plastik lucina tadi di dalam tempat yang gelap, agak gelap. Okey. Kemudian selepas beberapa hari, kamu keluarkan semula kepingan roti tadi. Kamu buat pemerhatian. Okey, apa yang kamu dapati? Kamu lihat pada slide ni. Roti kamu akan terdapat tumpukan-tumpukan yang berwarna kuning kehijauan. Apakah yang wujud pada permukaan roti tersebut? Ya, itulah dia kulapuk ataupun kulat. Cuba kamu simpan semula. Kamu perhatikan beberapa hari lagi dan kamu buat pemerhatian. Kamu akan dapati tumpukan kulapuk tadi akan bertambah besar. Ini maknanya apa murid-murid? Daripada tumpukan kecil, kemudian dia semakin besar dan lama-lama, semakin lama kamu biarkan, tumpukan kulat tadi akan memenuhi pada permukaan roti kamu. Jadi ini menunjukkan bahawa mikroorganisma bertumbuh. Kenapa mikroorganisma bertumbuh? Okey, sebagai benda hidup mesti bertumbuh. Benda hidup mesti bertumbuh atau membiak. Sebab itulah kulapuk roti awak tu semakin lama semakin banyak. Jadi apakah kesimpulan daripada eksperimen ini? Mikroorganisma bertumbuh. Okey murid-murid, seterusnya mari kita bincangkan apakah faktor pertumbuhan mikroorganisma. Baik, sebagai benda hidup, apa yang kita perlukan untuk hidup? Ya, yang pertama ialah air. Okey, mikroorganisma juga memerlukan air untuk hidup. Kemudian seterusnya ia memerlukan udara. Kemudian suhu yang sesuai. Suhu yang bagaimana mikroorganisma ni aktif murid-murid? Ya, suhu yang panas dan juga lembap. Okey. Kemudian seterusnya keaksidan yang sesuai. Kadar keaksidan yang sesuai. Kalau tahap keaksidan yang sangat tinggi
ataupun yang terlalu rendah, mikroorganisma tidak akan aktif. Tapi bila dia jumpa kadar keasidan yang sesuai, masa inilah mikroorganisma bertindak aktif dan bertumbuh. Kemudian akhir sekali ialah nutrien ataupun sumber makanan bagi mikroorganisma. Mikroorganisma kan benda hidup kan? Jadi ia perlukan nutrien. Jadi ulang semula murid-murid, apakah faktor pertumbuhan mikroorganisma? Okey, yang pertama ialah air, udara, suhu yang sesuai, keasidan yang sesuai dan juga nutrien. Jadi, tajuk kita pada hari ini itu saja. Dan kita akan berjumpa lagi pada pelajaran yang akan datang. Sekian, terima kasih. Bye.